Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan Allah lah kita dapat bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan ya. Semua ini adalah daripada kehendak dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung pengajian tauhid, tuan-tuan ya. Yakni pengajian untuk kita mengenal kepada Allah dan mengesakan Allah dalam setiap kehidupan, dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap apa yang kita pandang, dalam setiap apa yang kita lalui. Sentiasa kita ni kembali dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik, pada malam ini tuan-tuan, kita nak sambung mengenai dengan 4 perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ni tuan-tuan, kuliah kita yang sebelum ni kita dah sebut
yang mana kita ni dalam kita melalui kehidupan kita dekat dunia ni, untuk kita menjadikan diri kita ni orang-orang yang sentiasa bertauhid kepada Allah ni, kita ada 3 perkara tu kita dah bicara dah sebelum ni tuan-tuan ya. Yang ni kita tu maknanya dari segi perbuatan kita, dari segi kelakuan kita tu semuanya minallah billah ilallah ya. Yang tu kita dah syarah dah, minallah billah ilallah tuan-tuan ya. Baik, untuk malam ni kita nak melihat yang datang daripada Allah tu pula tuan-tuan ya. Jadi maknanya kita dah sebut sebelum ni, dalam pertemuan kita yang lepas kita sebutkan yang datang daripada Allah ni semuanya dipanggil ataupun disebut sebagai qada dan qadar Tuhan. Ya. Jadi apa yang kita duk tengok berlaku semua ni tuan-tuan, sikit pun tidak terlepas daripada kehendak dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam pengetahuan dia sejak azali nah tuan-tuan ya. Jadi maknanya yang kita sedang tengok berlaku di atas alam ni, yang sedang berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku tuan-tuan nak, semuanya tidak terlepas daripada qada dan qadar Tuhan ya. Bahkan kufur ataupun murtad ataupun keluar daripada Islam, kalau kita ni tak yakin apa yang berlaku ni datang daripada perancangan dan kehendak Allah, maka boleh keluar daripada Islam. Katalah esok nak jadi apa ni, kita kata Allah tak tahu ni esok nak jadi apa, ataupun esok nak jadi apa ni maknanya perancangan manusia, tak ada kaitan dengan Allah. Ni boleh kufur tuan-tuan, cakap macam tu tak boleh nah. Bahkan memang kita kena yakin 100% tentang kekuasaan, tentang Allah Subhanahu Wa Taala memiliki alam ni secara mutlak. Maknanya memang alam ni milik Tuhan. Bahkan kita kena yakin alam ni 100%, setiap zarrah yang bergerak ni semuanya dalam qada dan qadar dia. Jadi tak ada istilahnya perkara ni datangnya daripada, asalnya daripada diri manusia, tak ada. Maknanya apa yang kita sedang tengok anak kita berjalan ke, isteri kita duk masak ke, tuan-tuan, kita jumpa kawan ke, ataupun tiba-tiba ada orang datang hina kita ke, semua itu sikit pun tak terlepas daripada perancangan dan qada dan qadar Allah. Tu kita kena yakin betul-betul tu tuan-tuan ya. Yakin dengan putus, barulah kita ni benar-benar beriman dengan qada dan qadar Allah tuan-tuan kita. Baik. Jadi bila kita dah faham tentang apa yang kita tengok ni semua adalah daripada ketentuan qada dan qadar Tuhan. Baik. Jadi yang datang daripada qada qadar ni maknanya umum qada qadar lah. Nama semua yang kita tengok ni qada qadar lah tuan-tuan. Baik, jadi yang qada qadar yang datang kepada kita ni dia ada 4 yang datang daripada Allah lah tuan-tuan ya. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani tuan-tuan ya. Baik. Jadi 4 perkara yang datang daripada Allah itu kepada kita. Maknanya qada qadar ni kita tak boleh terkeluar ataupun lari daripada qada qadar ni. Maksudnya bila Allah menentukan sesuatu tu pasti, benda tu pasti berlaku pada kita. Tak ada kita kata saya ni hidup kat dunia, saya tak nak terkait dengan qada qadar Allah. Mana boleh tuan-tuan. Bahkan memang kita ni sentiasa diliputi oleh qada dan qadar Tuhan. Sebab tu guru saya pesan, kata Tuan Guru Haji Idris tuan-tuan nak, dia kata kita ni, kata Tuan Guru Haji Idris Allah yarhamnya, dah meninggal tuan-tuan ni dalam 4 tahun lepas begitulah guru saya ni tuan-tuan nak. Jadi dia kata, dia sebutkan saya masa tu, dia kata kita ni, kata dia, memang kehidupan kita ni perlu menempuhi qada dan qadar Allah, dan perkara tu pun telah siap dalam pengetahuan Tuhan. Qada dan qadar Tuhan ni maknanya ilmu Allah, mengetahui benda-benda yang akan berlaku ni semua dah siap dah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Tuan Guru saya ni, kita ni lalui benda tu memang kena lalui. Cuma Tuan Guru saya kata persoalannya bagaimana kita sebagai hamba menghadapinya, itu saja. Tuan-tuan ya. Jadi makna kata nak lari tak boleh dah tuan-tuan. Memang kita hidup ni dalam kekuasaan Tuhan. Sebab tu kita ni selalu sebut alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan, apa maksud alhamdulillahi Rabbil Alamin? Tuan-tuan ya. Kita ni biasa terjemah segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kan. Kurang tepat. Tuan-tuan ya. Maknanya kurang tepat kalau kita sebut makna perkataan alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kurang tepat. Bukan makna salah terus dah. Maknanya untuk lebih tepat ada maksud yang tersendiri yang lebih tepat. Kita biasa sebut gitulah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kan. Biasa gitu. Dia kurang tepat ya. Kalau kita kata alhamdulillah, memang segala puji maknanya apa kebaikan yang kita tengok ni hakikatnya yang layak dipuji tu Allah lah, sebab dia yang mentakdirkan, yang menentukan tuan-tuan ya. Segala puji hanya khas untuk Allah, yang biasa kita sebut Tuhan sekalian alam kan. Dia bukan Tuhan sebenarnya. Bukan maksud Rabb ni, maksud dia perkataan Rabb ni Tuhan ya.
kita kena faham tuan-tuan, dalam istilah kita menyebut Allah ni ada dua. Satu kita panggil ilah, ilahun ya. La ilaha illallah. Yang tu tiada Tuhan. Ilah ni Tuhan lah. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Satu lagi kita panggil Allah ni sebagai Rabb kan. Allahumma Rabbin nas, wahai Tuhan, Rabb sekalian manusia. Rabb ni bukan maksud Tuhan tuan-tuan ya. Boleh kita terjemah Tuhan secara umum, tapi ada yang lebih tepat. Rabb ni maksudnya apa tuan-tuan ya. Jadi Rabb ni perkataannya berbeza dengan ilah. Sebab tu kita kata alhamdulillahi ilahil alamin. Tak, kita kata alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maksud Rabb? Apa beza Rabb dengan ilah tuan-tuan ya? Ilah ni Tuhan yang kita sembah. Rabb ni pentadbir, pengurus. Sebab tu dalam pengajian tauhid dia ada rububiyah. Tuan-tuan tak? Maksudnya dalam kita mengaji mengenal Allah ni ada dipanggil uluhiyah, yakni ilahun tadi, dan ada dipanggil rububiyah. Rabb ni rububiyah nah. Dan ada dipanggil asma wa sifat, tu maknanya mengenai dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya tuan-tuan tak? Maka Rabb ni kalau terjemah gini, segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir, pengurus, pengatur sekalian alam. Jadi kena ada pengatur tu, kena ada pentadbir tu, kena ada pengurus tu. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab tu kita ni bila nampak benda baik pun, apa semua pun, Rabbil alamin. Dialah yang mengurus, mengatur, menentukan alam. Sebab tu maknanya alam ni tak terlepas daripada qada dan qadar dia. Bila kita tengok satu-satu kebaikan, ya Allah, alhamdulillahi, engkau lah Rabb. Maknanya Tuhan kami yang mentadbir, mengurus kami. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada masalah rezeki ke kan, kita boleh sebut perkataan ni, wahai Tuhan yang menentukan, menguruskan rezeki aku. Maknanya mudahkan rezeki aku. Maknanya Allah ni dia Tuhan yang kita sembah, dan dia lah Tuhan yang mentadbir rezeki kita, yang mengurus tentang COVID ni, menguruskan tentang sakit kita. Maka kita boleh panggil Tuhan dengan Ya Rabb. Sebab tu tuan-tuan, kita orang Malaysia ni biasa ada masalah Ya Allah, Ya Allah. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, orang Arab biasa sebut Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Biasa dia orang sebut Ya Rabb, Ya Rabbi, Ya Rabbi, irhamna Ya Rabb. Kalau tengok orang Palestin tu kan, kadang-kadang bila dia beri komen ataupun dia beri pandangan dalam video yang orang rakam lah, Ya Rabb, Ya Rabb. Rabb ni maksudnya, wahai Tuhan, engkau lah pengatur, engkau lah pengurus, engkau lah segala-gala perancang. Itu Rabb tuan-tuan ni. Sebab apa kita ni duk sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Sebab alam ni dia yang mengaturnya. Maka kita puji tentang pengaturan dia, kebijaksanaan dia dalam mengurus, mengatur dan sebagainya tuan-tuan gitu. Baik. Jadi semua ni kena yakin ketentuan kehendak Allah sejak azali, dan kita ni bila Allah pilih kita dalam kebaikan, maka Allah lah yang mengatur kita dalam kebaikan ini. Begitu tuan-tuan ya. Baik. Yang datang daripada Allah ni ada 4. Tuan-tuan ya. Baik. Apa yang pertama tuan-tuan? Qada kadar kita ni yang secara umum yang berlaku atas kita ni, dia akan berlaku dengan 4 perkara ni tuan-tuan ya. Manusia ni tuan-tuan, maknanya ini dari segi ibadat lah, dari segi kehambaan kita kepada Allah tuan-tuan ya. Kalau kita kira daripada Allah ni macam-macam, rezeki pun daripada Allah tuan-tuan ya. Banyak perkara-perkara lain daripada Allah, tapi untuk kehambaan ni 4 tuan-tuan ya. Baik. Yang datang daripada Allah kepada kita dari segi kehambaan kita dengan Tuhan ni, maknanya Allah tentukan kita ni tak lepas daripada 4 perkara ni ya. Mana-mana orang pun dalam 4 ni lah tuan-tuan, dia tak akan keluar daripada 4 ni lah tuan-tuan ya. Dia tak akan jadi 5 ke 6, dia jadi 4 lah kita ya. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya yang pertama yang datang daripada Allah tu kepada kita tu, qada qadar dia tu, maknanya Allah tentukan kita yang pertama ketentuan Allah tu dalam ketaatan. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Maknanya hidup kita ni dalam ketaatan tu semua adalah kehendak dan takdir Tuhan. Tu yang pertama. Maknanya ketentuan Allah ni yang pertama, Allah menentukan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan tuan-tuan. Ini nanti saya akan sebut pada tuan-tuan, sebagai hamba bila kita kenal 4 perkara ni lah yang datang daripada Allah, bagaimana kita sebagai hamba melaluinya. Yang tu yang disebut oleh tuan guru saya tadi tuan-tuan ya. Qada Tuhan ni sudah siap, sudah ada. Persoalannya bagaimana kita melalui kehendak-kehendak Allah ni tuan-tuan ya. Baik, jadi kata Nabi, siapa yang melalui 4 perkara yang datang daripada Allah ni, dia melalui 4 perkara ni dengan jiwa kehambaan dia, dia dalam cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak duduk dalam cahaya ni tuan-tuan ya. Baik, yang pertama datang daripada Allah tu, Allah mentakdirkan, menentukan kepada kita ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama tuan-tuan ya. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kita wajib beriman kepada Allah qada qadar ni, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qada dan qadar Allah, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik, sama ada taat ataupun sebaliknya. Gitu tuan-tuan ya. Mana qada qadar Tuhan ni bukanlah baik tu semua datang daripada Allah, yang tak baik tu maknanya tak ada kaitan dengan Tuhan, tak. Dia sebenarnya balik pada Allah belaka. Cuma kita yang mengaji tauhid ni nak kena
faham, kena betul kefahaman kita. Walaupun benda tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang maknanya ada yang kurang baik, macam maksiat ke, kafir ke dan sebagainya. Tapi kita kena faham, Allah ni buat semua ada hikmah dia. Ada kebijaksanaan dia, ada keadilan dia di sebalik perkara-perkara macam tu, tuan-tuan ya. Maka kita tengok hari ni ada yang tidak Islam, kafir, ada yang Islam dan sebagainya, tuan-tuan tak? Maka situ ada pengajaran-pengajaran hikmah yang Allah nak menunjukkan kebesaran dia dan sebagainya, tuan-tuan. Semua tu ada hikmahnya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau semua kaya, tuan-tuan tak? Jadi bagaimana nak ada pahala sedekah atas kita, kan? Kalau semua jadi orang pandai, siapa yang nak belajar pula, tuan-tuan tak? Maka di situ Allah menjadikan alam ni ada kurang, ada lemah, supaya kita ni saling saling sempurna menyempurnakan. Begitu, tuan-tuan. Kita ni berhajat. Kalau semua orang-orang pandai, siapa pula nak pergi menuai padi, tuan-tuan tak? Jadi maknanya walaupun kita tengok takdir Tuhan ni berbilang-bilang, bermacam-macam keadaan, ada hikmahnya. Kalau semua dah jadi taat, siapa pula yang nak menerima dakwah? Kalau semua Islam, tuan-tuan, bagaimana nak dapat pahala mati syahid dan sebagainya? Maka sebab tu kita yang mengenal Allah ni, tuan-tuan, kita melihat bagaimana Allah menentukan sesuatu di alam ni, kita kena lalui dengan jiwa kehambaan. Jangan kita terpesong dalam kita melalui qada dan qadar Tuhan ni, kita ikut bisikan syaitan. Ini bahaya, tuan-tuan ya. Qada qadar Tuhan ni nak kena faham betul-betul. Nanti kita akan syarah lebih panjang ya. Bagaimana pula manusia-manusia yang beriman dengan qada qadar Tuhan ni pula terkeluar pula golongan-golongan mereka ni. Ada jadi qadariyah, ada jadi jabariyah, ada jadi satu lagi ahli sunnah wal jamaah lah, tuan-tuan ya. Dia ada jadi qadariyah, jadi tegang sangat, jadi jabariyah, jadi kendur sangat. Dan kita sebagai orang yang memahami perkara ni, kita mengikut kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan tengok perbahasan tentang qada qadar ni untuk lebih terperinci lagi. Pada malam ni saya nak berkata, tuan-tuan, itu 4 perkara datang daripada Allah. Pertama, kita ni ditakdirkan oleh Allah dalam melakukan ketaatan. Itu pilihan Allah. Lepas tu kita kena yakin, aku boleh buat baik ni semata-mata anugerahmu ya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, maknanya Nabi SAW sebut perkara yang sama. Kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan jatuh dalam dosa ataupun maksiat, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita kata maksiat, dosa ni, tuan-tuan, kita ni bukan Nabi, tuan-tuan ni, ataupun bukan malaikat. Nabi pun kita kata sebagai manusia, jiwa insan ni, sebagai manusia yang bersifat insani, insan. Ada juga kadang-kadang Nabi ni terlakukan perkara yang maknanya macam Ibnu Ummi Maktum kan, turun surah Abasa wa Tawalla, Nabi berpaling muka. Maknanya ada jugalah tersalahnya Nabi sebagai insan, bukan malaikat. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, kadang-kadang kita ni maknanya terjatuh atas dosa. Jadi bagaimana kita nak menghadapi, nak melalui perkara-perkara macam ni. Ni qada qadar Tuhan ni, tuan-tuan, Allah menentukan semua perkara itu atas diri kita, tuan-tuan ya. Baik, yang ketiga, yang datang daripada Allah tu nikmat. Jadi sekalian nikmat tu pun ketentuan dia, tuan-tuan. Hari ni makan kari, makan kari daging pula, daging lembut pula dan sebagainya kan. Esok makan kari daging juga, tiba daging keras pula. Maknanya kita ni kadang-kadang ada benda yang Allah tentukan baik. Nikmat dalam nikmat, sedap makan, tuan-tuan. Tiba-tiba ada masanya ada masalah, diuji dengan ujian bala dan sebagainya. Baik. Yang keempat, takdir Allah datang kepada kita ni berbentuk ujian, berbentuk bala, musibah. Jadi ini 4 perkara datang daripada Allah ni. Mana kita ni, tuan-tuan, dalam kita hidup dalam qada qadar Tuhan ni, tak lepas dia 4 ni. Sama ada kita ni dalam ketaatan ataupun dalam keadaan diuji oleh Allah dengan terjatuh dengan dosa dan maksiat, ataupun diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang banyak, ataupun yang keempat, diuji oleh Allah dengan ujian bala, musibah dan sebagainya. Jadi kita ni kena sentiasa bersedia dengan 4 perkara ni, sebab kita akan melalui qada dan qadar Tuhan ini yang kita tak boleh keluar daripada qada qadar ni, tuan-tuan ya. Kok mana-mana pun, kalau umur kita macam saya sekarang ni 35 tahun kan, 35, maknanya untuk saya hidup masa-masa akan datang, kerana saya kena standby melalui 4 perkara ni. Sebab memang kita hidup ni akan duduk dalam 4 ni. Mana kita tak akan terkeluar daripada 4, sama ada dalam nikmat ataupun dalam ujian bala, tuan-tuan tak? Sebab tu kita tak boleh hidup ni, Ustaz, kenapa saya kena uji? Qada Tuhan kan memang ada benda tu, tuan-tuan tak? Memang Allah Subhanahu Wa Taala maknanya sebagai penguasa mutlak memang telah menentukan alam ni akan ada nikmat, akan ada ujian musibah. Jadi kita tak bolehlah nak kata nak syok sendiri ataupun kita pentingkan nafsu kita. Ya Allah, aku tak nak kena bala. Mana boleh, tuan-tuan tak? Sebab Tuhan ni memang dia telah corak alam ni, dipanggil sunnatullahnya. Memang Allah menjadikan alam ni memang begitu keadaannya, makan kenyang, minum hilang dahaga, itu sunnatullah. Maka kalau kamu nak hidup dekat dunia, kamu pasti kena uji. Maka ada nikmat, ada ujian. Tak boleh lari lah tu, tuan-tuan tak? Jadi kita ni maknanya kena, bila kita ni dah dicipta oleh Allah,
kena bersedia dah kita ni. Maknanya sebagai hamba ni kena sedia terima ujian, kena sedia untuk menerima nikmat dan sebagainya. Melalui nikmat tu bagaimana jiwa kehambaan kita. Jangan lalai dengan nikmat. Maksudnya kita ni dah tahu dah, kita ada Tuhan yang mengaturkan alam. Bukan kita suka-suka hati, tak nak itu, nak itu, nak ini. Tu kita kadang-kadang maknanya banyak meletakkan nafsu kita depan daripada Allah. Tak boleh. Kalau kira nafsu kita nak seronok je, tuan-tuan. Tuan-tuan pojoklah diri tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa nak seronok, tuan-tuan pojok nafsu tuan-tuan. Wahai nafsu, dunia ini memang tempat untuk engkau diuji oleh Allah. Dan kalau kamu nak seronok, berusahalah sungguh-sungguh jadi hamba yang taat kepada Allah. Esok syurga tempat kau serahkan kamu. Beritahu nafsu macam tu tuan-tuan. Mana kita kadang-kadang rusing, pojok dirilah. Wahai diri, ini tempat ujian bagi diri kamu. Kalau kamu rasa tak nak diuji, bukan di sini. Tuan-tuan, dia dekat akhirat esok tuan-tuan, dia dua keadaan pula. Sama ada keadaan nikmat yang berpanjangan ataupun keadaan bala yang berpanjangan. Siapa dapat syurga, maka dia akan mendapat nikmat yang berterusan, yang tak ada lagi dah tuan-tuan. Benda-benda yang menduka citakan dalam syurga tak ada lah. Allahu Akbar, seronoknya tuan-tuan. Dalam syurga ni tuan-tuan, kalau maknanya kita fikir-fikir ni tuan-tuan, bukannya 100 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan trilion tahun, sampai bila-bila. Allahu Akbar tuan-tuan. Nikmat-nikmat syurga, bidadarinya, makanan sedapnya, bukan 1 hari, 2 hari, sampai bila-bila. Bersabarlah tuan-tuan. Kita hidup kat dunia ni 60 tahun, jangan banyak mengeluh lah tuan-tuan. Sebab kita nak dapat balasan Allah yang tak standing dengan umur kita yang sedikit ni, sedangkan Allah nak bagi nikmat syurga Jannatul Firdaus yang kekal tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, kekal ni maksudnya macam mana? Takkan kita nak dapat benda yang begitu hebat, begitu besar tu tuan-tuan, pengorbanan kita ni sikit sangat. Nak kena besarlah pengorbanan kita tuan-tuan. Bersabarlah sekejap tuan-tuan. 70 tahun, 60 tahun ni sekejap sangat. Kalau nak dibanding, diri kita yang akan berdiri di hadapan Allah di akhirat kelak tuan-tuan tak? 1 hari berdiri tu bersamaan dengan 1000 tahun masa dekat dunia. Tu 1 hari di padang mahsyar. Bangun daripada kubur esok, Allah tiup malaikat Israfil tiup sangkakala kedua. Bangun tu nak menunggu perhitungan mahsyar. 1 hari tu pun dah lama macam 1000 tahun dekat dunia dah tuan-tuan. Jadi sebab tu ulama kata kalau ikut umur kita 70 tahun, ulama kira ni tak sampai setengah jam masa kita dekat akhirat tu. Jadi tuan-tuan, bersabarlah wahai insan tuan-tuan. Bersabarlah wahai insan. Mana kena uji pun tak apalah. Sebab dunia memang sunatullahnya, takdir Tuhan, kita tak dapat tidak kena lalui perkara-perkara macam ni tuan-tuan. Baik, ada orang dia ni orang yang belajar ilmu tasawuf yang tak ada gurunya, dia sesat. Saya ada masuk grup tasawuf yang merepek-repek ni lah tuan-tuan. Dulu saya ni rajin kena invite masuk grup-grupnya Hakikat Insan lah, apa banyak sangat lah. Mula-mula kita masa mula-mula tu teruja seronok lah duk baca kan kefahaman dia orang ni. Bila dah lama-lama ni tuan-tuan dah malas dah. Tak larat nak layan dah. Tuan-tuan, grup-grup yang merepek-repek ni lah, macam kita ada grup-grup pengajian-pengajian hakikat yang tinggal syariat ni, yang kita kata semuanya dah mengaku sebagai Tuhan ni, dah banyak dah pengalaman saya dalam grup-grup macam tu tuan-tuan. Ada satu grup tu kan, maknanya ada orang dalam tu, dia kata apa? Dia kata, aku tak minta pun Tuhan buat aku kan. Jadi kenapa Allah jadikan aku dekat dunia, tiba-tiba Allah nak uji aku. Tuan-tuan dah. Ni orang yang cakap tak faham. Dia tak ada syukur kepada Allah tuan-tuan dah. Tuan-tuan, kalaulah kita dimasukkan ke dalam syurga esok dan akhirat kelak. Maknanya ada orang kata apa? Allah ni cipta aku, kenapa dia buat aku? Dan tiba-tiba dia nak uji aku dengan ini, nak suruh aku ini. Sedangkan aku pun tak minta untuk dicipta. Ni orang yang tak memahami. Maksudnya tujuan Allah ni kerana kasih sayang dia nak bagi kita hidup kat dunia ni, nak rasa nikmat kebesaran dia tuan-tuan. Baik, kalau kita masuk syurga esok tuan-tuan, kita dapat nikmat syurga kan, dapat mengecapi kelazatan makanan tu, kita akan rasa beruntung sangat sebab Allah ciptakan kita. Tuan-tuan, kalau kita tak ada, macam mana kita nak rasa kelazatan syurga itu? Dah kita pun tak ada tuan-tuan. Sekarang ni kita syurga lah tuan-tuan. Dunia ni kalau dalam bank tuan-tuan ada 300,000, seronok nak. Dalam bank ni 300,000 kita rasa kaya. Apa perasaan hati kita? Seronok tak tuan-tuan? Gembira tuan-tuan. Kalau kita dapat makan kelazatan makanan dunia ni tuan-tuan, macam-macam lah makanan hari ni tuan-tuan. Saya pun tak reti nak sebut jenis makanan hari ni dah macam-macam. Shell out lah tuan-tuan, daging wagyu lah, daging harga 500 gram sampai 7,000 dan sebagainya tuan-tuan. Katanya terlalu sedap tuan-tuan. Itu nikmat dunia. Maksudnya bila kita hidup ni, kita rasa nikmat-nikmat ni. Kalau kita tak ada, macam mana kita nak rasa gembira ni tuan-tuan tak? Ini baru kegembiraan dunia. Tuan-tuan seronok adik isteri tak tuan-tuan? Isteri yang cantik kan, isteri yang baik. Hati kita rasa macam mana kan dapat bersama dengan dia tuan-tuan tak? Kegembiraan ni kita rasa kerana kita ada.
Kalau kita tak ada, macam mana kita nak merasai nikmat? Maksudnya dunia ni, nikmat yang ada ni pun kita dah seronok, gembira. Tu pernah tak rasa perasaan yang gembira, seronok kan? Seronok tu baru kat dunia. Seronok mana kita kat dunia ni tuan, gembira macam mana pun, pernah tak kita rasa perasaan yang sangat lapar, sangat seronok diraikan orang. Kegembiraan tu tuan-tuan, dengan nikmat syurga, sebarang zarah pun tak ada nikmat kegembiraan yang dekat dunia ni boleh menandingi nikmat dekat syurga. Itu sebab tuan-tuan, syurga ni suatu nikmat yang tidak pernah dijangkau oleh akal fikiran manusia. Jadi orang dekat dunia ni, dia gembira macam mana pun, kegembiraan dia sedikit pun tak boleh menandingi kegembiraan di dalam syurga nanti. Bila masuk syurga baru dia tahu Allah gembiranya dalam syurga ni, seronoknya. Barulah dia akan rasa maknanya berbaloi ataupun dia akan rasa puas hatilah dengan kehidupan dekat dunia bila Allah tunjukkan dia balasan dalam syurga nanti. Tuan-tuan, sabar tuan-tuan, sabar ya. Jadi saya nak sebut, kalau orang kata, kenapa Allah cipta? Allah ciptakan kita sebab Allah nak bagi nikmat pada kita. Kalau kita tak ada, macam mana kita nak rasa jiwa seronok macam sekarang ni, tuan-tuan? Keseronokan kita tu, hasil daripada kita mengecapi nikmat Tuhan tu, itu yang Allah nak bagi pada kita tu. Maknanya Allah ni maha kaya, tuan-tuan. Dia boleh menciptakan alam ni dengan begitu besar nikmat, berbagai-bagai nikmat. Allah buat syurga, Allah buat tu. Kalau tak ada makhluk, siapa yang nak merasai nikmat kekayaan dia? Tuan-tuan. Jadi Allah ni dengan kekayaan dia kan bersendirian asalnya, Allah bersendirian satu. Jadi Allah maknanya nak memberikan limpahan anugerah nikmatnya kepada manusia, maka dia ciptakan manusia. Maka hari ni bila kita ada, kita dapat merasai nikmat Tuhan itu. Nikmat dia menjadikan makanan, nikmat dia menjadikan perempuan, nikmat dah tuan-tuan, nikmat. Tapi nikmat-nikmat yang ada ni kat dunia ni pun kita dah seronok dah. Apatah lagi esok kalau Allah sediakan syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah syurga ni, disebut oleh Nabi SAW. Ada seorang manusia, bila dia masuk syurga, tuan-tuan, dia duduk makan nasi tu 40 tahun. Sampai malaikat jumpa dengan dia. Wahai hamba, kenapa tak berjalan lagi? Dia rasa nikmat nasi tu nikmat yang sangat besar dah. Nikmat syurga ni tuan-tuan, hadis cerita oleh Nabi SAW, orang makan dalam syurga ni, satu suapan tu Allah telan tu nikmatnya, tuan-tuan. Nikmat yang suap yang kedua lagi nikmat. Nikmat yang suap yang ketiga lagi sedap. Tak habis-habis sedapnya, tuan-tuan. Kita kalau kat dunia, tuan-tuan, kesedapan kita makan kari, duduk rasa kari yang tu lah, tuan-tuan. Satu suapan rasa sedap tara tu lah, habis pinggan pun tara tu lah, tuan-tuan. Kemudian kesedapan nikmat dalam syurga ni, tuan-tuan, dekat dunia ni, tuan-tuan, sedap pun maksudnya kesedapan tu tak bertambah-tambah lah kali pula kita pula jadi terseksa dah kenyang. Nak bangun tak boleh, badan jadi lemah, tuan-tuan, nak sakit perut. Syurga tak. Satu makan sedap, suap lagi Allah sedap lagi, suap lagi Allah sedapnya, tuan-tuan. Macam mana agaknya gaya kita hari tu? Kalau kita tengok hari ni orang yang buat, orang panggil apa, orang yang buat makanan ni, orang panggil apa istilah dia, tuan-tuan, dia review makanan nak. Tengok orang buat review makanan daging wagyu, dia punya muka sedapnya dan sebagainya kan. Itu baru daging dunia, tuan-tuan. Kita jangan bayangkan, tuan-tuan, syurga ni burung dia macam burung dunia, tuan-tuan. Walaupun Allah sebut anggur, sungai, burung, itu semua burung-burung tu Allah jadikan daripada perkara-perkara syurga tu. Maknanya bukan burung bulu daripada bulu dunia ni, bukan daging-daging dunia. Semua benda yang dalam syurga itu dijadikan oleh Allah daripada syurga tu sendiri. Zafarannya, sungainya, araknya diciptakan oleh Allah daripada tempat syurga tu. Bukan ambil arak daripada dunia, tuan-tuan tak? Jadi lain tu, tuan-tuan ya. Jadi maknanya dengan sebab nikmat ataupun kekayaan Allah yang maha luas ni, Allah nak share lah, kita kata. Maksudnya Allah nak share, nak bagi ada hamba-hamba yang merasai kekayaan dia, kebesaran dia, kenikmatan dia. Esok balik syurga kita kata, ya Allah, aku syukur sebab Engkau jadikan aku hidup kat dunia ni. Ada aku nama Hisham ni, ada aku nama Minah ni. Kalau aku tak ada dah kat dunia ni, nikmatul ijad tadi, aku tak rasa nikmat-nikmat macam ni. Lepas tu bukan sehari, tuan-tuan, sampai bila-bila. Syurga ni, tuan-tuan, mahligainya, tuan-tuan, tak, dengan dijadikan mahligai itu punyalah besar kan. Dan kemudian dia punya batu-batu tu bukan batu dunia ni, batu-batu yakut, tuan-tuan. Macam mana lah maksudnya rumah kita kat syurga esok, tuan-tuan. Lah ni kalau tuan-tuan fikir syurga ni, fikir syurga setinggi mana fikir pun, maknanya pemikiran tu takkan terjangkau nikmat syurga tu macam mana. Sebab syurga ni tak boleh cerita, tuan-tuan. Nabi cuma bagi kita gambaran je. Syurga ni adalah bendanya macam mana. Nabi kata malat ainun ra'at. Malat ainun ra'at. Yang syurga ni benda yang mata tak nak lihat, tak nak tengok, tuan-tuan. Kat dunia ni kita tengok macam mana rumah-rumah orang besar-besar kan. Tengok rumah Datuk Alif ke kan, tengok rumah Bill Gates ke, tengok orang kayu, cantiknya. Benda yang pernah kita tengok kat dunia ni,
maksudnya itu belum menandingi syurga. Sebab syurga ni tak ada mata pernah tengok nikmat dia. Nabi cuma bagi gambaran gitu. Maksudnya nikmat dunia ni sikit pun takkan kita boleh jangkau nikmat dari syurga, takkan terlepasnya. Tuan-tuan, tak standing lah maksudnya begitu. Mala ain ra'at wala udhunun sami'at. Nabi gambarkan syurga ni 3 lah keadaan dia. Satu ialah syurga ni tak ada mata yang pernah tengok nikmat tu. Maknanya kalau kita fikir bayang pun, bayangan akal kita ni pun sebenarnya tak sampai pun nikmat syurga tu. Tak sampai, belum sampai. Maknanya nikmat syurga ni tak terjangkau oleh pemikiran akal kita lah. Maknanya kita masuk syurga esok, tak pernah tengok. Memang tak pernah tengok lah. Tak. Kita tak pernah dengar. Maksudnya hari ni kita dengar orang cerita kereta laju lah, nikmat. Yang kita pernah dengar tu, syurga ni maknanya sampai telinga kita tak pernah dengar nikmat-nikmat tu. Terlalu luar biasa sangat lah tuan-tuan ya. Ni yang paling penting. Ni yang paling penting. Nombor 3 tuan-tuan ya. Kemudian wala khatara ala qalbin bashar. Nabi sebut 3 sifat ni. Syurga ni benda yang tak pernah tengok mata, yang tak pernah dengar oleh telinga, dan yang tak pernah terlintas dalam hati-hati manusia. Ni tinggi ni tuan-tuan. Hari ni kan orang kaya kan, kalau duitnya macam Bill Gates tu kan, orang paling kaya atas dunia kan, dia buat Microsoft kan. Microsoft komputer tu, duit dia setiap saat masuk. Tuan-tuan ada macam Facebook tu, siapa nama tu kan, orang yang buat Facebook tu, setiap saat duit dia masuk. Sebab kita duk layari Facebook ni macam sekarang ni tuan-tuan. Jadi mana orang kaya ni dia mikir macam mana dengan kekayaan dia nak buat rumah besar dan sebagainya kan. Syurga ni maknanya tingginya hati manusia tak pernah terlintas sampai macam tu. Maknanya syurga ni jauh daripada hati manusia, lagi tinggi yang tak pernah kita jangkau perkara tu tuan-tuan. Jadi maknanya bila masuk syurga esok terkejutlah. Wah, syurga. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi sebab tu maknanya tujuan Allah ciptakan kita untuk mengecapi perkara. Tapi maksudnya Allah ni nak menunjukkan kepada kita tentang kekayaan dia mahal lah. Bukannya kekayaan yang murah senang-senang nak bagi, maka Allah ujilah kita. Jadi ada orang tak faham, Allah cipta aku, tiba-tiba Allah buat aku begini-begini dan sebagainya. Jadi salahkan Tuhan. Sebenarnya Allah nak bagi dia nikmat tuan-tuan. Jadi kita sekarang ni sebenarnya dah diciptakan oleh Allah ni, maksudnya Allah nak share, nak kongsi. Bahasa ni kita kata bahasa makhluk lah tuan-tuan ya. Maksudnya saya nak sebut Allah nak beri pemberian dia, kekayaan dia, tentang dia punya kekuasaan, boleh jadikan bidadari, boleh jadikan yakut syurga. Maknanya Allah nak bagi kita rasa kekayaan dia. Maka sebab tu Allah ciptakan kita, beruntunglah kita. Jadi bila kita dah tahu Allah jadikan kita ini untuk dekat dengan dia, untuk dia beri kita ganjaran yang begitu hebat, berlipat kali ganda, kejarlah perkara tu. Jangan kita sia-siakan kejadian kita ni. Allah buat dah kita bagi ada ni, usaha sungguh-sungguh masuk syurga. Jangan kita ni lalai dengan syaitan. Sebab tu kita katakan dekat esok akhirat esok, sama ada nikmat syurga ataupun kesengsaraan neraka. Itu pun masalah agak tu. Maknanya ada orang-orang bila lahir kat dunia ni lawan Tuhan, tak syukur dengan Allah. Tuan-tuan nak Allah bagi mata kan, setiap saat nikmat yang banyak, dia pergi lawan Tuhan. Tuan-tuan nak kita suruh cerita Tuhan lah tuan-tuan. Kita sendiri pun fikir tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan ada anak yang tuan-tuan bela dia dengan penuh kasih sayang, tuan-tuan nak belai dia, bela dia, maknanya kalau orang perempuan lagi lah, menyusukan, bangun malam, tiba-tiba anak ni besar-besar esok tuan-tuan tak balik tengok kita, tak telefon kita, lupakan kita, apa perasaan kita tuan-tuan. Kita sendiri manusia biasa pun ada perasaan marah ataupun kita terasa hati. Maka Allah ni Tuhan kita yang buat kita bagi ada. Jadi maknanya apa yang kita rasa tu kita sendiri pun tak tertanggung. Begitu juga Allah murka kepada kita. Allah buat kita ada, bagi kita makan rezeki, tapi tak ada syukur pada Tuhan, tak ingat pada Allah, lawan Allah lagi tuan-tuan. Tak nak dekat dengan dia, sedangkan kasih sayang dia melimpah kepada kita 24 jam. Jadi maknanya layaklah masuk neraka. Sebab apa? Sebab sombong sangat, tak reti nak berterima kasih sangat kepada Allah. Kita hari ni kita tengok tuan-tuan, ada apa, kalau kita tengok ada anak-anak lah tuan-tuan, duk sepak ibu dia, kita rasa apalah anak macam ni, kita rasa marah tuan-tuan. Tengok sepak ibu dia kan, dia tinggal ibu di tepi jalan, kita rasa marah tuan-tuan. Begitu juga kita dengan Tuhan, kadang-kadang maknanya kita kena fikir macam tu juga. Maksudnya bila Allah balas dengan balasan-balasan neraka tu memang selayaknya, kerana hamba tu kadang-kadang terlalu sombong ni dengan Tuhan. Maksudnya terlalu dia berpaling sangat daripada Allah tu, sampai dia tak sedar langsung diri dia ni siapa yang jaga selama ke hari ni. Langsung tak semayang, langsung tak baca Quran, duk lawan Tuhan 24 jam. Maka layaklah itu balasannya. Kalau kita tengok anak-anak yang duk pukul ibu, kita geram, marah tuan-tuan tak? Maka begitu juga kita kena geram tengok orang lawan Tuhan ni, apalah, tak kenang jasa Allah dan sebagainya tuan-tuan. Sebab kalau kita nak kira tuan-tuan, tak ada jasa yang paling besar melainkan Allah dengan kita lah tuan-tuan. Sebab jasa-jasa manusia ni kok mana-mana pun berpisah dengan kita tuan-tuan. Tapi jasa Allah ni menghidupkan kita ni, tak pernah Allah tinggalkan kita. Tidur kita siapa jaga telinga kita ni daripada masuk semut kan. Lena tidur kita ni kan, tak ada tiba-tiba nak pejam mata, tak boleh. Lena bangun tu segar, tu siapa punya kerja tu. Tuan-tuan tidur tak sedar ni, ada penjaga tuan. Siapa dia? Allah.
Tuan-tuan bernafas sedar tak? Ke dalam tidur kena set nafas? Tak ada set nafas. Tak sedar. Tapi nafas berjalan. Susah. Siapa takbir tuan-tuan? Siapa duduk dengan tuan-tuan tu? Siapa yang jaga kita tu kalau Tuhan yang maha penyayang kepada kita, tuan-tuan ya. Jadi sebab tu maknanya memang selayaknya manusia ni bila Allah balas syurga, kerana dia bersyukur dengan Tuhan. Dia menginsafi diri dia sebagai hamba yang banyak menerima nikmat daripada Allah. Maka dengan kebaikan Allah, tak cukup dunia ni Allah beri kita nikmat dengan pandangan mata, dengan kenikmatan yang ada. Kebaikan kita tu pun dengan taufik hidayah daripada Allah, Allah balas syurga pula kat akhirat. Subhanallah, tuan-tuan ya. Sebab tu kalau kita kira Allah, nikmat yang ada kat dunia ni pun kita tak terbalas dah dengan amal ibadat kita ni. Tapi kemurahan Allah ni, tuan-tuan tak, nikmat ada kat dunia ni Allah tak minta kita bayar pun dengan amal ibadat kita ni. Kalau kena bayar, tuan-tuan, ramai hari ni manusia habis semua Allah tarik nikmat, tuan-tuan tak. Kalau Allah kata bayar pandangan mata ni, tuan-tuan tak, dengan nikmat yang ada ni kita nak bayar, memang tak terbayar lah, tuan-tuan tak. Dengan nikmat biji mata yang melihat 24 jam ni kan, tuan-tuan tak, kalau Allah cas benda tu tak terbayar gitu, tuan-tuan. Banyak manusia yang jadi buta lah kat dunia ni. Nak apa maknanya, dengan ketaatan, dengan kebaikan yang mereka lakukan kepada Allah tak terbayar, maka buta Allah ambil. Tapi Allah tak kira. Maksudnya dengan nikmat yang ada pada kita ni Allah beri kepada kita, dan dengan ketaatan tu Allah tak suruh bayar, Allah bagi syurga pula. Yang sekarang ni Allah bagi nikmat ni free dah ni, sebab Allah tak suruh bayar. Nikmat bernafas, nikmat makan minum, tuan-tuan, nikmat ada isteri, nikmat ada anak, tuan-tuan, nikmat ada harta, semua free Allah bagi. Tak adanya ketaatan tu esok maksudnya Allah minta dekat akhirat, okey, ketaatan kamu ni aku nak kau bayar mata. Tak ada. Ni semua free lah ke Allah bagi. 24 jam ni. Kalau kita kira kita semua Allah tak sampai 24 jam. Banyak kita lalai dengan Tuhan. Tapi nikmat Allah mengalir kepada kita 24 jam. Dahlah kita diberi dengan free. Ketaatan yang kita lakukan ni bukan nak bayar nikmat yang ada pada ni. Allah bagi pula ketaatan ni dengan nikmat syurga yang luar biasa. Gitulah tuan-tuan ya. Tapi ada orang yang sombong sangat dengan Tuhan. Tuan-tuan tak ingat Allah ni. Maka begitulah selayaknya dekat akhirat begitu, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan matalah sekalian, maknanya kita ni bila Allah Subhanahu Wa Taala menguruskan kita, mentadbir kita, tuan-tuan, Rabbil Alamin tadi, maka pertama datang daripada Allah tu ketaatan. Allah mentadbirkan kita, hidup kita dalam ketaatan. Baik. Bila Allah mentakdirkan kita ni dengan 4 perkara ni, kita hamba nak lalui macam mana 4 ni? Tuan-tuan ya. Baik, kita nak 4 perkara ni dengan 4 jiwa kehambaan juga kepada Allah. Ni tuan-tuan kena ingat perkara ni supaya kita benar-benar jadi hamba kepada Allah. Sebab 4 perkara ni juga kadang-kadang menjadikan manusia kufur, manusia meninggalkan Tuhan. Tuan-tuan ya. Pertama nikmat. Bagaimana kita, pertama ketaatan. Bagaimana kita sebagai hamba melalui ketaatan ni. Baik. Bila Allah berikan kita ketaatan, kita sebagai hamba nampak, ya Allah, Engkau lah yang mentakdirkan aku boleh solat maghrib, boleh berada dalam kuliah, boleh belajar ilmu tauhid, belajar ilmu qada dan qadar, ni semua ilmu Engkau ya Allah. Kena ni semua takdir Tuhan. Kita sebagai hamba apa? Syukur. Ni yang pertama nah. Sebagai hamba nampak kepada kurniaan Allah dan hidupkan syukur dalam hati kita. Dan syukur kita dengan nikmat ketaatan ni macam mana? Bila Allah dah izin kita kan untuk solat Isyak, Allahu Akbar. Ramai orang kat luar sana nak angkat tangan berat, tuan-tuan. Dia tahu sembahyang tu wajib, tak boleh nak buat. Kita ni tahu sembahyang wajib, takut nak tinggal, dan kita ingat kebesaran Tuhan. Itu siapa yang mengingatkan hati kita tu? Allah juga tu. Allah lembutkan hati kita. Allah buat kita teringat kebaikan dia. Ni semua Allah Subhanahu Wa Taala. Gini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dipilih hamba-hamba dia untuk kebaikan, maka Allah akan jadi sebab, Allah akan jadikan sebab musabab kepada kebaikan tersebut. Dia begitu Allah Subhanahu Wa Taala, ini punya percaturan dia macam tu, tuan-tuan ya. Bila Allah berkehendak seseorang itu atas kebaikan yang banyak, maka Allah akan jadikan sebab musabab untuk mendapat kebaikan yang banyak tu. Maknanya kita nak solat Isyak kan, hati kita rasa takut. Rasa takut tu sehingga kita boleh solat kan. Rasa takut tu sebab musabab sehingga kita boleh solat dengan baik. Maka rasa takut tu sebab musabab yang datang daripada Allah juga. Hakikatnya gitu tuan-tuan ya. Jadi maknanya tuan-tuan, dalam kita menghadapi ketaatan yang sedang Allah beri, sebagai hamba syukur. Alhamdulillah, nampak ni anugerah pertolongan daripada Allah yang pilih kita untuk menunaikan solat. Ada orang tuan-tuan bukan setakat solat, kafir lagi. Ada hikmah lah tu. Tuan-tuan kita naikkan ada hikmah lah. Bukan setakat nak solat, tak Islam pun. Lahir-lahir dan tak Islam dah. Tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi dan sebagainya kan. Kita Allah lahir daripada perut orang Islam. Syukur banyak-banyak. Tentang kita. Baik, jadi maknanya Allah pilih kita boleh buat ketaatan, syukur. Alhamdulillah. Dan kita terima ketaatan ataupun nikmat tadi tu dengan kita melaksanakan sebaik-baiknya sebagai hamba kepada Allah tu, baru kita meraihkan ketaatan tu, tuan-tuan ya. Bila Allah dah beri kita solat, maka solatlah bersungguh-sungguh. Sebab Allah dah izin kita solat. Jangan kita main-main dengan solat. Esok Allah tak suka solat, Allah ambil solat kita. Bagi solat daripada orang lain pula, tuan-tuan. Jadi jangan kita kufur dengan nikmat. Macam kita kata ginilah, tuan-tuan. Kita beli kereta barulah. Katalah kereta BMW ke, tuan-tuan. Jadi kereta tu bagi isteri.
Isteri kalau diraikan kita tuan-tuan, ataupun dia bersyukur dengan nikmat kita sebagai suami bagi dia kereta, dia meraikan hadiah itu, maka dia akan jaga kereta tu, dia akan bersih. Tapi kalau seorang isteri yang tak menjaga nikmat tu, dia biar kereta tu kotor, dilanggar oleh orang, tuan-tuan tak? Bila cala sana sini kotor, kita sebagai pemberi kereta tu, kita rasa macam mana? Allah, isteri aku ni tak reti berterima kasih pada aku dah bagi kereta, dia buat tak tahu je. Jadi maknanya kita rasa macam ada duka cita lah. Jadi Allah ni dah beri kita solat, tapi kita solat laju-laju, main-main. Jadi saya nak sebut, bila kita dapat ketaatan sebagai hamba, kita nampak ni takdir Tuhan, kehendak dia, syukur, alhamdulillah Allah pilih kita. Yang kedua, gunakan nikmat ni betul-betul untuk Allah. Kalau solat, kena solat betul-betul hati yang khusyuk, hati yang ikhlas. Jangan Allah bagi solat untuk orang lain. Jangan Allah bagi zikir, kita zikir untuk orang lain. Maksudnya Allah dah izin kita zikir, tiba-tiba dia zikir nak tunjuk pada orang. Orang lalu subhanallah, contoh dia nak bagi orang dengar kita boleh zikir, pegang tasbih bagi orang nampak. Allah dah izin kita pegang tasbih untuk sebut nama dia, maka jadikan tasbih tu untuk dia. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Tuan-tuan tak? Kalau kita maknanya dengan isteri contohnya, bagi dia duit belanja kan, sepatutnya kalau dia syukur kepada kita, dia belikan baju untuk kita. Duit belanja tu, dia beli benda tu balik pada kita. Maknanya duit tu dia guna untuk kita. Tapi kalau isteri yang tak bersyukur, kita bagi duit, duit tu diguna perkara yang kita murka, marah. Kita rasa aku bagi duit kat dia pergi belanja benda-benda bukan. Kita rasa maksudnya nikmat itu tidak disyukurinya sehingga dia menggunakan kepada perkara dan tak balik pun pada kita. Maka tu kufur dengan nikmat Tuhan. Allah dah bagi zikir, sepatut zikir itu untuk diri dia, kita bagi zikir untuk orang lain, nak bagi orang tengok kita dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi maknanya tuan-tuan, perbahasan dalam perkara ni memanglah kalau kita nak syarah secara laju boleh laju bagi siap kan. Tapi saya suka untuk syarah pada tuan-tuan secara perlahan, secara meluas, secara lambat-lambat supaya kepahaman tuan-tuan ni luas. Tuan-tuan, sebab saya ni ada satu hari kan dalam studio Barokah ni lah tuan-tuan ni, ada tim studio Barokah kita ni ada buat satu keratan video lah mengenai dengan gangguan syaitan tu kan. Mana kita hidup kat dunia ni, maknanya syaitan ni hasut kita ni dengan beberapa perkara lah. Jadi saya syarah tu tak apa meluas sangat lah tuan-tuan. Tiba ada orang komen video tu, dia kata, ustaz kalau boleh syarah tu bagi luas sikit, kata dia. Dia kata kat saya, dia tulis komen tu, jangan malas. Dia kata saya malas. Sebenarnya saya ketika itu mungkin mengejar masa kan. Kita ceramah dekat masjid, risau orang nak azan. Jadi bila dah dekat-dekat nak azan ni, kita jadi kelang kabut lah. Nak mengejar masa lagi, nak syarah tentang perkara tu lagi kan. Tapi saya akui, benda tu saya kena terima. Maknanya kan bagi saya, biarlah lambat, tapi yang penting maknanya kita boleh huraikan perkara tu dengan lebih luas, kepahaman yang lebih bukannya nak laju, nak cepat, tapi kadang-kadang tak sampai ke hati ataupun tak boleh kita nak relatekan dalam kehidupan dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi tak apalah tuan-tuan, sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan ya. Jadi nanti kita akan sambung pula bagaimana kita menghadapi tentang maksiat pula lah. Satu persatu kita pergi secara lambat-lambat, tak apa, supaya kepahaman tu benar-benar kita faham dengan jelas lah, tuan-tuan ya. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan mungkin kurang jelas dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan bertanya kepada saya, tuan-tuan, sebab nak jumpa balik mungkin lambat dan sebagainya. Nanti saya nak sebut juga dengan tuan-tuan untuk yang akhir ni. Nanti insya-Allah dalam video ni lah, tuan-tuan, dalam video ni saya akan letakkan di bahagian komen nanti, saya akan letakkan link untuk tuan-tuan bersama-sama dengan saya dalam grup WhatsApp saya lah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang ada soal jawab, kadang-kadang ada kata-kata yang saya post untuk mengingatkan kita tentang Allah, tentang hati dan sebagainya. Jadi saya jemputlah tuan-tuan yang berada bersama dengan saya ni untuk bersama-sama saya dalam grup WhatsApp tu lah. Dan ada grup Telegram sekali, tuan-tuan boleh masuk dalam tu. Maknanya mungkin kalau kita ada kesibukan ke tak sempat nak ikuti kuliah, maknanya kita ada grup WhatsApp tu untuk kita terus mengikuti lah pengajian-pengajian yang mungkin sekat jalan macam malam ni kan. Kita berhenti setakat ni. Kita kalau dipanjangkan umur oleh Allah, kita akan sambung pada kuliah akan. Nanti dalam komen ni saya akan letakkan link tu. Saya jemput tuan-tuan untuk sama-sama lah untuk berada dalam grup tu. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan semakin kita hidup dekat dunia ni, semakin Allah beri kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jadikan kita semakin bertambah umur, semakin tinggi nilai kehambaan kita kepada Allah. Semakin diberi oleh Allah kepahaman-kepahaman yang baik tentang diri dia untuk kenal kepada dia. Dan mudah-mudahan Allah sentiasa bimbing kita, tuan-tuan ya. InsyaAllah segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya akan kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.